Ini Nasional 5, saya Nolila Muhammad Nur, edisi 23 Februari 2015. Fokus utama hari ini. 26 ahli badan bebas SPRM terima watikah pelantikan. Op selamat 150 kematian dicatat sepanjang 10 hari operasi. 2 penjenayah maut ditembak. Dan saudara, lintas langsung negeri pula kita akan bersama Nur Juana dari RTM Sarawak. Dan menyusul selepas itu bersama Asli Ismail dari RTM Sabah, juga laporan dari Perak bersama Nashrid Nisharah. Semuanya seketika nanti. Baiklah saudara, laporan Nasional 5 kami mulakan dengan laporan ini. 26 ahli 3 badan bebas yang memantau perjalanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menerima watikah pelantikan masing-masing. Watikah pelantikan disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu majlis ringkas di Putrajaya. Mereka terdiri daripada anggota panel penilaian operasi, jawatan kuasa aduan dan panel perundingan dan pencegahan rasuah. Ia melibatkan badan profesional, pertubuhan bukan kerajaan, golongan profesional, ahli akademik dan bekas pegawai tertinggi kerajaan. Pelantikan mereka dibuat Perdana Menteri dan merupakan pelantikan secara pentadbiran di bawah Akta SPRM 2009. Ahli panel penilaian operasi akan berkhidmat selama 2 tahun, ahli jawatan kuasa aduan selama 3 tahun, manakala panel perundingan dan pencegahan rasuah pula selama 1 tahun. Saya fikir bahawa pelantikan ini adalah merupakan satu kata orang pengiktirafan kepada Universiti UiTM. Bukan kerana saya, tapi kerana mungkin UiTM mempunyai banyak pendekatan dan juga pakaran yang boleh diberikan untuk membantu mana-mana saja pihak, bukan saja SPM, tapi dari segi aspek integriti dan sebagainya. Dan itu juga saya patutnya dilakukan kerana dalam banyak entiti, kalau ada academician, automatically kita akan dapatkan fakta-fakta atau data-data yang lebih empirical, lebih substan yang boleh menunjukkan bahawa satu-satu fakta itu diujah dengan kajian-kajian yang bersifat saintifik. Saya berharap dengan pengalaman saya sendiri dalam pentadbiran dulu, mungkin saya ada kepahaman tentang operasi jabatan dan juga ada corporate sector yang mana saya juga ada terlibatlah. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini saya boleh memberi sokongan kepada operasi yang akan dijalankan oleh SPRM. Saya sebagai wartawan dah 30 tahun lebih saya telah menulis berkenaan dengan korupsi atau rasuah. Pengalaman saya lama-lama sudah kerjasama dengan Anti-Corruption Agency dan sekarang MACC atau SPRM. Saya akan memberi kerjasama, beri sumbangan untuk mencegah rasuah. Sebagai ahli nasihat, ini bagi peluang untuk saya mengemukakan beberapa aduan yang saya sendiri terima sebagai wartawan. Peranan yang saya rasa yang saya boleh berikan adalah kerana memang selama ni pun sinar harian dan karang keras ni memang sudah sinonim dengan suara yang bebas, suara yang telus. Jadi saya rasakan kami ini merupakan sebuah peluang untuk kami involve secara lebih mungkin membantu untuk membasmi rasuah secara lebih berkesan. Pengerusi panel perundingan dan pencegahan rasuah Tan Sri Johan Jaafar yakin pelantikan daripada pelbagai bidang itu meningkatkan lagi keberkesanan SPRM. Saya mengalu-alukan kehadiran 9 anggota baru dalam panel saya daripada jumlah 15 orang, dan mereka terdiri daripada tokoh dalam berbagai disiplin, termasuk dari kalangan wartawan. Mereka juga datang daripada kumpulan
profesional yang telah menampakkan minat dan kecenderungan untuk membantu usaha memerangi rasuah. SPRM yang diwujudkan pada tahun 2009 mempunyai 5 badan bebas iaitu Jawatan Kuasa Khas Mencegah Rasuah, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, Panel Penilaian Operasi, Jawatan Kuasa Aduan dan Panel Perundingan dan Pencegah Rasuah. PAS tidak perlukan kelulusan atau kebenaran Pakatan Pembangkang khususnya DAP untuk melaksanakan hudud di Kelantan. Demikian tegas Timbalan Menteri Besar Datuk Ni Amar Ni Abdullah. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Hudud Kelantan berkata, enakmen Kanun Syariah 2 diluluskan Dewan Undangan Negeri DUN pada 25 November 1993 ketika Pakatan Pembangkang belum dibentuk. Kanun Jenayah Syariah ini ialah perkara yang sudah diluluskan oleh Dewan Negeri tahun 1993 sebelum adanya Pakatan Rakyat. Itu asas dia. Itu asas yang kita kena faham. Dan bila kita tubuhkan Pakatan Rakyat ni, kita ada agreement yang ditandatangani bersama oleh 3 pimpinan parti. Antara kandungan persetujuan itu ialah kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Agree to disagree. We agree to disagree. Terutamanya dalam kes hudud. Baru-baru ini, penasihat DAP Lim Kit Siang mengingatkan PAS supaya tidak meneruskan hasrat melaksanakan hukum hudud di Kelantan seperti dicadangkan. Bercakap dalam sidang media khas di Kota Baru, Datuk Ni Amar berkata, Pakatan Pembangkang bukan kepunyaan DAP dan parti itu tidak mempunyai kuasa untuk menyingkirkan PAS dalam isu hudud. Mana dalam isu hudud ni tidak ada persetujuan bersama. Tapi tidak ada orang yang boleh menghalang orang lain. Mana DAP tak boleh halang PAS untuk meneruskan agenda hudud. Menurut Datuk Ni Amar, Jawatan Kuasa Teknikal Hudud Kelantan telah membuat beberapa penambahbaikan sebelum Kanun Syariah 2 dibawa ke sidang DUN Kelantan pada 16 hingga 19 Mac ini untuk diluluskan. Antaranya Undang-Undang Hudud terpakai bagi kes yang berlaku di negeri Kelantan sahaja dan dikecualikan kepada penduduk bukan Islam. 61 orang rakyat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam kumpulan Islamic State IS di Syria. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Dato' Ayub Han Maidin Pichai berkata, polis melalui unit pencegahan keganasan memantau semua aspek termasuk latar belakang mereka yang berpotensi untuk direkrut. Kalau kita tengok trend ni memang amat membimbangkan. Terdapat peningkatan yang ketara. Kalau 6 bulan pertama pada tahun lepas, jumlahnya adalah 30 orang rakyat Malaysia. Tapi untuk 6 bulan seterusnya. Jun hingga 20 Disember ini, jumlah telah meningkat sekali ganda. Trend ini bukan melibatkan di Malaysia saja, tapi trend di global. Meningkat 2 kali ganda. Dato' Ayub berkata aspek paling penting ialah perkongsian pintar antara agensi penguatkuasa dan perisikan antarabangsa dengan polis di Malaysia. Katanya hubungan mantap dapat memastikan polis bertindak lebih cekap dan berkesan menangani ancaman kumpulan berkenaan. Beliau menjelaskan perkara tersebut semasa menjadi tetamu berita nasional TV1 1 tengah hari tadi. Jelasnya lagi, sejak tangkapan pertama pada Februari 2013, jumlah tangkapan keseluruhan yang terlibat IS ialah seramai 68 orang. 55 daripadanya adalah warga tempatan, sementara 12 warga Indonesia dan seorang warga dari negara Timur Tengah. Individu yang terbabit dalam kegiatan kumpulan IS disifatkan sebagai golongan kurang pengetahuan dan didikan agama. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, situasi itu diburukkan lagi dengan pengaruh media sosial yang sering menjadi alat untuk mempengaruhi golongan remaja untuk menyertainya. Kebanyakan mereka ni amat nipis tentang dia punya pengetahuan agama. Sebab tu mereka cukup cepat terpengaruh. Kononnya perjuangan di sana memberikan satu perjuangan yang kata orang menegakkan agama, ya. Tapi bagi saya ia adalah sebaliknya, ya. Ia merupakan perjuangan ekstremis yang memang bukan menjadi amalan agama Islam yang sebenar.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Pesara Polis Diraja Malaysia PDRM sempena peringatan Hari Polis ke-208 di Galeri Darurat Bukit Kepong, Muar. Hadir sama Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif, Timbalan Ketua Polis Johor Datuk Ismail Yatim dan Ketua JSJ Johor Datuk Hasnan Hassan. Dua penjenayah yang terlibat dalam kejadian samun di Ipoh Jumaat lalu mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di Jalan Sungai Kroh, Menghala, Kampung Gajah pagi tadi. Kedua-dua suspek yang berusia 42 tahun dan 62 tahun tersebut maut di tempat kejadian. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Osman Saleh, dalam kejadian pada pukul 5 pagi itu, kenderaan suspek berjaya dikesan di kawasan Tapah dan berlaku kejar-mengejar. Jadi semasa berbalas tembakan, salah seorang pegawai kita, pegawai yang mengikuti operasi terkena 2 das tembakan. Tapi nasib baiklah pasal peluru ni jenis .22, pistol revolver .22, dia tak menebusi. Hanya peluru itu tersangkut di bulletproof vest dia, daripada vest dia. Dan beliau tidak mengalami kecederaan lah. Hasil pemeriksaan berjaya menemui sepucuk pistol jenis revolver .22, 4 butir peluru hidup, 2 kelongsong peluru dan sebuah kereta curi. Kedua-dua suspek mempunyai rekod kesalahan lampau termasuk samun, pecah rumah, curi kenderaan dan telah beberapa kali dibuang daerah. Salah seorang suspek turut dikehendaki berkaitan kes bunuh di Petaling Jaya, Selangor 11 tahun yang lalu. Dalam kejadian malam Jumaat lalu, 2 lelaki cedera selepas terkena tembakan dalam kejadian samun di sebuah rumah di Taman Suncun, Gunung Rapat, Ipoh. Seorang suspek berjaya ditangkap sendiri oleh mangsa, manakala seorang lagi ditahan di Genting Highlands semalam. Kedua-duanya ditahan reman selama 7 hari. Polis Perak berjaya melumpuhkan satu sindiket pengedaran dadah di sekitar Ipoh selepas memberkas 8 lelaki warga tempatan di 3 lokasi berasingan Jumaat lalu. Turut dirampas 8.3 kilogram dadah jenis heroin dan syabu. Kesemua yang ditahan berumur antara 25 tahun hingga 49 tahun. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Osman Saleh, sindiket tersebut menjadikan sebuah kediaman untuk memproses dadah heroin dan sebuah unit stor yang digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan memproses dadah. Turut dirampas pelbagai jenis peralatan yang digunakan untuk memproses dan membungkus dadah. So, mungkin ada satu lagi tu all 8 kita net. So ada ahli lain yang mungkin setakat ni 8 orang tu lah yang terlibat. Untuk laporan ni ada kaitan hubungan tak antara kawan? Dia hanya kumpulan yang kegiatan sedikit member tu. And they are all negative urine. Polis turut merampas wang tunai sebanyak RM25,940 dan menyita 6 buah kenderaan dan sebentuk cincin. Kesemua suspek kini direman sehingga Jumaat ini di bawah Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi siasatan lanjut. 2 buah kilang di Alor-Star, Kedah musnah dalam kebakaran tengah hari tadi. Kilang perabot dan kasut itu ditutup sejak 10 hari lalu sempena cuti Tahun Baru Cina dan dijangka beroperasi semula Rabu ini. Kebakaran turut memusnahkan 2 lori milik kilang perabot yang terletak di kawasan perindustrian Mergong itu. Menurut Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Alor-Star, Makno Daud, api dipercayai bermula di kilang perabot sebelum merebak ke kilang kasut di belakangnya, menyebabkan premis itu 85% musnah. Kawasan kilang ni, dia melibatkan keseluruhan kebakaran ni, 85% terbakar. Keluasan dia, kilang ni 120 kaki kali 150 kaki. Punca dalam siasatan juga. Kalau kawasan saya, dia di bawah jagaan Balai Bomba Alor-Star, inilah kawasan yang terbesar lah.
Anak pemilik kilang syarikat SIM Perabot, Teo Bun Sim, 30 tahun pula memberitahu ahli keluarganya yang bercuti berada di rumah di Taman Anggrek Alusta ketika kejadian. Rumah orang kilang tak ada, tutup, pasal tutup. Hari raya tutup. 10 hari. Maknanya buka bila? Lusa. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan. 144 anggota dan pegawai bomba dan penyelamat dari Balai Alusta, Jalan Raja dan Jitra terlibat dalam memadam kebakaran. Mereka dibantu pasukan bomba sukarela dari Pokok Sena, Pendang, Kuala Kedah dan Guar Cempedak. Punca dan jumlah kerugian kini dalam siasatan. Hari ke-10 Op Selamat, sejumlah 150 kematian dilaporkan setakat semalam daripada 11,867 kemalangan jalan raya yang berlaku sejak 12 Februari lalu. Johor merekodkan kes kemalangan maut tertinggi dengan 27 kematian diikuti Selangor 23 dan Perak 22. Ia turut membabitkan 92 penunggang motosikal, 36 pengguna kereta dan 11 pejalan kaki. Kebanyakan kemalangan dilapor berlaku di Jalan Persekutuan iaitu 44 kes, Jalan Negeri 36, Lebuh Raya 28 dan Jalan Bandaraya serta Bandar 21. 180,443 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Op Selamat sempena Tahun Baru Cina berakhir Khamis ini. Sebanyak 2,832 saman dikeluarkan trafik kontingen Perlis bagi 11 hari pertama operasi sempena Tahun Baru Cina. Kebanyakan saman yang dikeluarkan melibatkan kes memandu melebihi had laju yang ditetapkan dan memotong barisan. Pegawai Turus Trafik IPK Perlis, ASP Rusli Yahya berkata, bagaimanapun tiada kes kemalangan maut dicatat dari 47 kes kemalangan yang dilaporkan. Bila kita tingkatkan penguatkuasaan, ya, secara tak langsung POBC akan meningkat dan pengguna-pengguna akan kurang melakukan kesalahan-kesalahan jalan raya lah. Ya. Memang meningkat, seluruh Malaysia sama meningkat. Itu makluman lah. Tahun ni kita bagi tumpuan di highway, memotong queue banyak. Beliau bercakap demikian selepas ditemui pemberita di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perlis di Kangar. Ujarnya orang ramai dinasihatkan agar bertimbang rasa dan memandu dengan lebih berhemah bagi mengurangkan kes kemalangan jalan raya di negara ini. Di Gelugur Pulau Pinang, sejumlah 83 saman dikeluarkan JPJ Batu Uban dalam ops bersepadu malam tadi. Ketua Cawangan JPJ Batu Uban, Mahazir Abdul Majid berkata, sebanyak 550 kenderaan diperiksa dan 56 daripadanya diambil tindakan dengan 80% melibatkan motosikal. Operasi bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Menurut beliau, antara kesalahan lazim yang dikesan ialah tiada lesen memandu tamat tempoh dan tidak mempamer pelekat kenderaan. Dalam operasi yang sama, Polis Trafik Negeri mengeluarkan 44 notis atas pelbagai kesalahan termasuk bagi kes mengubah suai egzos kenderaan serta menggunakan lampu dan plat yang tidak mengikuti spesifikasi. Mahazir berkata pihaknya turut menyita sebuah box van milik rangkaian restoran dan catering terkenal di negeri ini kerana menggunakan khidmat pemandu tidak berlesen. Di mana seorang warga negara India yang bermaksud bukan warga negara Malaysia telah memandu kenderaan jenis box van tanpa memiliki permit yang sah, tanpa memiliki lesen mandu. Dan selama 7 tahun beliau telah mandu di jalan raya lah. Dan kita telah pun mengambil tindakan saman dan akan menyitalah kenderaan tersebut. Hari ini genap 65 tahun peristiwa Bukit Kepong dalam lipatan sejarah negara. Mengimbas kembali tragedi hiba itu, 180 komunis menyerang dan membakar Balai Polis Bukit Kepong dan mengakibatkan 25 nyawa terkorban yang berjuang habis-habisan menentang komunis.
Kejadian yang berlaku pada 23 Februari 1950 juga meragut 14 nyawa anggota polis Bukit Kepong. Sekitar pukul 5 pagi dalam tragedi berdarah itu, Balai Polis Bukit Kepong diserang hendak pengganas komunis. Pada pertempuran selama 3 jam itu, berbagai-bagai saat getir berlaku apabila komunis menahan isteri seorang anggota polis dan mengacukan pistol di kepala serta bertindak membakar berek kelamin yang menyebabkan ada ahli keluarga polis hangus terbakar. Namun kesemua anggota polis Bukit Kepong dan ahli keluarga mereka pantang berundur dan menggunakan kudrat yang ada berjuang hingga ke titisan darah terakhir. Dalam tragedi ini, biarpun disifatkan kekalahan dari segi aset pertahanan pada waktu itu, namun kesemua perwira itu menang dari sudut moral dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Pilihan Raya Kecil Dun N06 Cempaka, Kelantan. Rit Pilihan Raya 18 Februari 2015. Notis Pilihan Raya 18 Februari 2015. Hari Penamaan Calon 10 Mac 2015. Hari Pengundian Awal 18 Mac 2015. Hari Mengundi 22 Mac 2015. Bagi mewujudkan ekosistem yang mesra pengetahuan, Kementerian Pendidikan memperkenalkan inisiatif baru dikenali sebagai Program Rangkaian Penyelidikan Awam Swasta PPRN, sekaligus dapat mempertingkatkan produktiviti serta menyumbang kepada nilai tambah terhadap ekonomi negara. Dimulakan pada November tahun lepas, program itu berjaya menyelesaikan permasalahan hampir 90 buah syarikat kecil dan sederhana yang memerlukan kepakaran penyelidik teknologi dari institusi pengajian tinggi. Menurut Ketua Unit Keusahawanan Kementerian Pendidikan, Datin Dr. Syahira Hamidun, inisiatif berkenaan bagi memastikan penyelidikan yang dijalankan menepati pasaran dan keperluan syarikat. Supaya banyak lagi kepakaran dan penyelidikan universiti yang dibuat mengikut apa yang diperlukan di pasaran. Jadi cadangan penyelesaian ini dapat diaplikasikan dan seterusnya akan membantulah ekonomi kita, membantu syarikat kita untuk dapat bergerak ke hadapan. Beliau menjelaskan demikian dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Program PPRN terbahagi kepada 3 skop, iaitu melibatkan produk inovasi dan pembangunan produk, menambah baik proses sedia ada serta penambahbaikan dalam sistem rantaian bekalan. Program ini terbuka kepada semua syarikat di Malaysia. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi Sekretariat PPRN menerusi email pprn@moi.gov.my. Lebih 100 imam di seluruh negara berkongsi pengalaman dalam usaha mengimarahkan peranan masjid melalui Persidangan Imam Peringkat Kebangsaan 2015. Persidangan 2 hari bersempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Masjid Negara itu bermula hari ini dengan memberi penekanan kepada penyelesaian isu-isu berkaitan pengurusan organisasi masjid. Antara perkara pokok perbincangan, integriti imam menurut perspektif Pelan Nasional, pelaksanaan GST dari sudut Islam, masjid sebagai pusat tamadun ummah dan memahat sejarah pejuang negara. Jelas Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Syekh Ismail Muhammad. Persidangan ini juga sebagai pembuka tirai kepada pengisian seminar dan ceramah yang akan dianjurkan sehingga bulan Ogos nanti. Di antaranya ialah kita kata kita ada perhimpunan imam peringkat ASEAN dan MABIM. Kita ada juga imam besar peringkat MABIM dan Asia, insya-Allah. Dan kita juga akan menjemput insya-Allah Imam Masjidil Haram dulu, dan sekarang ini beliau adalah ketua bagi dua masjid di Mekah dan Madinah, iaitu Syekh Sudais. Insya-Allah kita akan jemput mereka. Saya lebih berminat untuk
menceritakan tentang program pengisian yang berbentuk pengimarahan sebab masjid ni kita jadikan sebagai one stop center. Kalau kita lihat khusus ini kebanyakan banyak yang memberi kepada input dari segi pengurusan pentadbiran dan program pengimarahan di masjid dan surau di Malaysia lah. Beberapa panel daripada pelbagai bidang mengambil bahagian dalam persidangan ini. Antaranya, Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, Wakil Ketua Bahagian Perancangan dan Penyelidikan JAKIM, Wakil Ketua Biro Tata Negara dan PDRM. Waris-waris 10 anak kapal yang terkorban dalam insiden pesawat penerbangan Malaysia MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine tahun lalu menerima sijil badal haji. Badal haji telah dilaksanakan pada musim haji tahun lalu untuk semua anak kapal beragama Islam. Sijil disampaikan Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim dalam satu majlis di Ibu Negara. Tadi dalam majlis ni kita telah menyerahkan sijil haji badal yang mana alhamdulillah dah selamat kita laksanakan tanggungjawab itu bagi pihak tabung haji. Suruh kita menyerahkan sijil kepada waris, iaitu ada yang suami datang, ada yang isteri datang, ada yang mak ayah datang untuk menerima sijil tersebut bagi pihak mangsa-mangsa tragedi MH17. Bagi waris keluarga anak-anak kapal MH17, sumbangan berkenaan sedikit sebanyak dapat melegakan perasaan ahli keluarga yang terkorban dan mereka tidak perlu lagi bimbang untuk melaksanakan haji bagi pihak ahli keluarga yang terlibat. Alhamdulillah, saya suami kepada arwah Masrurah binti Mustafa mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan tabung haji sebab telah melakukan badal haji untuk arwah isteri saya. Sebab benda ni pun kami tidak jangka lah penghargaan yang sebesar macam ni kan. Dan kami amat bersyukur dan mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi lah kepada pihak pengurusan tabung haji. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pihak tabung haji membuat anak makcik haji badal. Jadi makcik berterima kasih banyak-banyak lah. Lepas ni kalau boleh dalam tahun ni makcik nak ada hajat lah nak pergi suami isteri dengan menantu makcik. Mudah-mudahan dia pun dapat haji mabrur kan. Terima kasih sangat pada tabung haji lah. Selain anak-anak kapal MH17, tabung haji juga melaksanakan badal haji untuk 8 orang remaja yang lemas di Segamat Johor. Seorang anggota pasukan polis marin yang terkorban ketika diserang hendap oleh kumpulan bersenjata dalam kejadian di Pulau Mabul, Sabah dan 6 orang jemaah haji yang meninggal dunia sebelum wukuf, termasuk seorang jemaah yang meninggal dunia akibat kemalangan di Sandakan Sabah. Semua kos pelaksanaan badal haji ini ditanggung sepenuhnya oleh tabung haji yang telah melantik pihak yang berkelayakan untuk melaksanakan ibadat tersebut. Kempen penurunan harga yang bermula 1 Mac ini akan dilaksanakan selama sebulan dan mungkin dilanjutkan jika perlu. Harga barangan keperluan harian akan diturunkan antara 10 hingga 20% dengan kerjasama pihak industri dan pasaraya utama. Menteri KPDNKK Datuk Seri Hassan Malik berharap rakyat akan memanfaatkan sepenuhnya kempen tersebut. Telah yang kita gunakan untuk meletakkan harga shilling kepada 12 barangan. Itulah kos yang kita gunakan. Mana kita runding dulu. Tapi kalau misalnya keadaan mendesak, kita boleh. Sebab rakyat pun kena faham bahawa kita mengamalkan perniagaan free enterprise berdasarkan kepada demand and supply. Pasaraya utama yang terlibat dengan kempen ini termasuk Aeon, Econsafe, Jesco, NSK dan Maidin di kesemua 300 cawangan mereka di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan tajaan BAS oleh Bank Rakyat kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia di Kuala Lumpur. Sementara itu, Datuk Seri Hassan memaklumkan beliau akan menemui pengurusan tertinggi Suria KLCC esok bagi membincangkan notis mengusir butik British India Asia Sdn Bhd British India dari pusat beli belah itu.
Jabatan Perikanan Terengganu memberi amaran kepada semua nelayan tempatan agar tidak membeli bot laut dalam atau bot kargo terpakai dari negara seperti Vietnam dan Thailand bagi tujuan penggunaan aktiviti menangkap ikan di negara ini. Pengarahnya Abdul Khalil Abdul Razak berkata perbuatan tersebut adalah satu kesalahan dan pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan membatalkan lesen nelayan terbabit. Menurut Abdul Khalil, pihaknya mendapati terdapat usaha-usaha dilakukan sesetengah pihak membawa masuk bot-bot laut dalam Vietnam dan didaftarkan sebagai bot kargo untuk dijadikan bot laut dalam oleh nelayan tempatan. Abdul Khalil berkata pihak Jabatan Perikanan akan mengadakan kerjasama dengan Jabatan Laut Malaysia untuk memantau penggunaan bot kargo berkenaan secara intensif. Jabatan Perikanan akan mengambil tindakan tegas di bawah Akta Perikanan 1985. Pihak Jabatan Laut bahawa sekiranya mereka didapati salah guna lesen kargo ni, kita akan terus batalkan dia punya lesen. Jabatan Perikanan bagaimanapun membenarkan pengambilan kru atau awak-awak dari negara asing seperti Vietnam dan Thailand. Pemilik-pemilik bot laut dalam tempatan bagaimanapun perlu membuat permohonan dan setiap pekerja perlu mempunyai dokumen yang sah. Baiklah saudara, seterusnya laporan langsung negeri-negeri. Rakan penyampai di Sarawak, Sabah dan juga Perak sudah bersedia dengan laporan mereka. Dengan kita mulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Nur Juana di sana. Silakan Juana. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM mahu syarikat perikanan laut dalam untuk mematuhi undang-undang negara ini dan mendapatkan permit daripada Jabatan Perikanan terlebih dahulu sebelum beroperasi. Menurut Ketua Penguatkuasaan Wilayah Maritim Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Ismaili Pujampit, ini berikutan terdapat syarikat membawa masuk kapal-kapal nelayan asing yang masih dalam proses mendapatkan lesen tapi sudah pun beroperasi khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Manis dan Bintulu. Beliau perkara ini boleh menimbulkan kontroversi kerana kapal-kapal ini perlu melalui beberapa syarat dalam proses itu dan tidak wajar memasuki perairan negara ini terlalu awal tanpa kelulusan ataupun permit daripada Jabatan Perikanan. Di antaranya ialah kapal-kapal ini perlu mendapat kelulusan pemeriksaan oleh pihak-pihak yang tertentu. Dan juga kapal-kapal ini perlu mematuhi segala prosedur yang dikuatkuasakan di antarabangsa dan juga yang seperti mana dimaktub dalam Akta Perikanan Malaysia, di mana kapal-kapal ini pemilik-pemiliknya ataupun ejennya perlu memohon sijil laluan ikhlas sebelum memasuki perairan Malaysia. Tambah beliau, pihaknya telah melaksanakan op usir bagi memastikan kapal-kapal tersebut kembali semula ke negara asal agar kontroversi itu tidak berlanjutan selain memelihara integriti agensi berkaitan serta memartabat undang-undang negara ini. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui RTM selepas temu ramah bersama Sarawak FM tentang sambutan hari ulang tahun ke-10 APMM peringkat wilayah Sarawak di RTM Kuching. Jelas beliau sambutan itu akan diadakan pada Jumaat dan Sabtu ini bertempat di Kompleks Maritim Tun Abang Salhudin, Komtas Muara Tebas. Orang ramai dijemput hadir untuk melihat serta merasai sendiri pengalaman menaiki kapal maritim dan menyaksikan aset-aset maritim beraksi dari dekat. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mengarahkan Majlis Daerah Lawas MDL supaya mengumpulkan laporan terhadap tindakan majlis itu mengenakan caj tambahan untuk kawasan kaki lima kedai dan premis makanan. Saya telah pun mengarahkan DO yang juga merupakan pengurusi Majlis Daerah untuk menyelidiki perkara ini dan memberi saya maklumat. Sebenarnya saya baru tahu hari ini.
Arahan tersebut ekoran daripada rungutan para peniaga di daerah itu yang disuarakan melalui Ketua Masyarakat Cina Lawas Penghulu Dennis Liao semasa lawatan Tahun Baru Cina Datuk Amar Awan Tengah ke Lawas. Majlis Daerah Lawas MDL telah mengeluarkan notis cas tambahan itu untuk daerah Lawas berkuat kuasa Januari lalu. Dalam pada itu, Penghulu Dennis Liao berharap pihak berwajib dapat mengadakan dialog dengan warga niaga Lawas dalam hal ini. Beliau ketika dihubungi RTM mahu perkara ini diberikan pertimbangan sewajarnya oleh pihak MDL dengan mengambil kira aspek ekonomi semasa yang lembap dan juga faktor lain yang boleh menjejaskan perniagaan kebanyakan peniaga. Menurut beliau, cas tambahan yang dikenakan itu agak membebankan apatah lagi dengan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST bermula April ini dan kesannya terhadap ekonomi mereka. Penyebaran maklumat tanpa sempadan ketika ini boleh menjadi ancaman pada perpaduan sedia ada. Tatkala setiap individu berhak untuk menyuarakan pendapat, isu agama dan perkauman sering menjadi mainan di laman-laman sosial oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Kebimbangan ini disuarakan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Amar Douglas Ugah Embas semasa berucap pada makan malam Tahun Baru Cina di Debak dekat Betong. Pada hari ini, apa-apa berita di mana pelosok dunia, di mana-mana tempat di seluruh dunia dapat diketahui oleh orang dalam masa sesaat kerana teknologi telefon. Dan teknologi inilah yang kadang-kadang menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggungjawab, yang kadang-kadang untuk memecah belahkan rakyat. Oleh itu, setiap musim perayaan seharusnya dimanfaatkan oleh semua untuk menyelami budaya serta tradisi kaum lain agar masyarakat tidak terlalu prejudis terhadap satu isu berkaitan agama dan perkauman. Hampir sebulan selepas banjir kilat melanda beberapa kawasan di bahagian Betong, keadaan kini kembali seperti sedia kala. Bagaimanapun, terdapat sejumlah penduduk yang masih tinggal sementara di dua pusat pemindahan. Bagi penduduk Rumah Panjang Mupoh Baros Park, mereka terpaksa berteduh sementara di pusat pemindahan di Dewan Panglima Rentap Betong. Ekoran rumah panjang mereka sudah tidak selamat diduduki akibat tanah runtuh yang berlaku pada 1 Februari lepas. Kira-kira 100 penghuni dari 22 keluarga di rumah panjang itu juga telah bersetuju untuk berpindah serta membina rumah di tempat baharu. Tapak rumah baharu telah pun dikenal pasti dan terletak tidak jauh dari rumah panjang mereka sekarang ini. Jadi dia tu tapaknya pan dah disukat, dah disedia, dah dituju ke oleh semua rakyat rumah panjang bawa tempat ke digagak oleh ngagak rumah panjang tadi. Lalu megak dah disukat sudah pihak JKR. Mulai ngobrol jabatan-jabatan daerah, pejabat daerah. Biarpun tidak pasti berapa lama lagi mereka perlu tinggal di pusat pemindahan, namun penduduk bersyukur atas keprihatinan agensi kerajaan, persatuan dan orang perseorangan yang tampil menghulurkan bantuan berupa makanan dan barang keperluan lain. Nasib serupa turut dialami 9 keluarga dari rumah panjang di Kerangan Tinggi Ulu Krian di Seratok. Banjir kilat yang berlaku waktu itu menyebabkan sebahagian rumah panjang mereka rosak akibat tanah runtuh. Ketika ini, penduduk terjejas masih tinggal sementara di pusat pemindahan di Klinik Kesihatan Nangabudu dekat Seratok dan turut bersetuju untuk berpindah ke kawasan baharu yang lebih selamat. Setakat ini mereka bersetuju untuk menyambung dengan rumah panjang yang berdekatan, iaitu rumah jantung sebanyak 6 ketua isi rumah dan rumah nyewa dua ketua isi rumah, manakala seorang lagi mangsa ketua isi rumah akan bercadang untuk mendirikan rumah di tanah individu lah. Mengakui suka meninggalkan rumah panjang yang telah didiami sejak sekian lama, penduduk terjejas terpaksa akul mereka tidak harus mengambil sebarang risiko kehilangan nyawa atau kerosakan harta benda yang lebih teruk. Beban rakyat yang ditimpa musibah seperti banjir yang turut melanda Sarawak sentiasa mendapat perhatian kerajaan. Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang memberitahu sudah menjadi tanggungjawab bersama dalam masyarakat supaya mereka yang memerlukan bantuan tidak terasa dipinggirkan.
Beliau menyatakan demikian pada majlis penyampaian sumbangan berjumlah RM10,000 daripada Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri (RAKMM) kepada tabung Baitulmal Sarawak untuk disalurkan ke tabung kutipan sumbangan dana kemanusiaan mangsa banjir. Pada majlis itu, beliau yang juga timbalan pengerusi RAKMM turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM300 kepada mangsa kebakaran rumah di Pujut 4, Jalan Terusan 6, Miri. Dalam kejadian pada malam 15 Februari lepas, 3 keluarga tinggal sehelai sepinggang setelah rumah mereka musnah dalam kebakaran. Sekian sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Asli di Kota Kinabalu. Terima kasih Nur Jauna di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Daerah Lahad Datu yang sebelum ini mempunyai sejarah hitam berikutan insiden pencerobohan pengganas dari selatan Filipina pada awal tahun 2013, kini merupakan antara daerah paling pesat membangun di Sabah. Ikuti laporan wartawan RTM Emran Azmi Rosli, kamera Nur Hisham Ismail yang meninjau keadaan terkini Lahad Datu yang dihuni kira-kira 200,000 penduduk selepas 2 tahun insiden pencerobohan tersebut. Persepsi negatif yang berkisar mengenai Lahad Datu seperti daerah tidak selamat pasti akan terkubur sebaik sahaja menjejak kaki ke daerah ini. Terletak di tenggara Sabah dan bersempadan dengan daerah Kinabatangan di sebelah timur laut, manakala Kunak, Sempurna dan Tawau di sebelah selatan. Keadaan Lahad Datu terutama pekannya adalah normal dan sama sahaja seperti daerah-daerah lain di negeri ini. Suasana orang ramai yang sibuk berurus niaga atau membeli belah jelas dapat dirakam lensa kamera RTM. Laporan media sebelum ini yang kurang tepat mengenai lokasi sebenar antara Kampung Tandua dan Pekan Lahad Datu juga menjadi punca kepada timbulnya kebimbangan dalam kalangan orang luar, terutama pelabur dan pelancong. Kenyataannya jarak di antara Kampung Tandua, lokasi pendaratan pengganas dan Pekan Lahad Datu adalah kira-kira 150 km. Selain itu, penubuhan Ibu Pejabat Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom di Lahad Datu juga memberi nafas baru kepada usaha memantapkan lagi tahap keselamatan rakyat, sekaligus meyakinkan para pelabur untuk datang melabur khususnya di kawasan kelompok industri minyak sawit POIC Lahad Datu. Perkara ini diakui ahli Parlimen Silam yang juga pengerusi POIC Datuk Haji Nasrun Datuk Mansur ketika ditemui RTM di Lahad Datu. Ya, harapan saya yang keselamatan akan terus menjalankan tugas mereka bukan sahaja di Teluk Dabel, juga di kawasan-kawasan lain di dalam S-Zone, supaya tidak akan lagi berlaku pencerobohan ataupun kita tidak mau lagi berlaku penculikan, sebab ini menjadi satu petanda yang amat tidak baik. Bagi merancangkan lagi bidang ekonomi di daerah ini, taklimat keselamatan diadakan dengan kerjasama Eskom yang disertai para pelabur sedia ada serta bakal pelabur dan para pengusaha pelancongan bagi mendapatkan gambaran sebenar keadaan keselamatan di Lahad Datu. Jadi ini telah kita lakukan, beberapa kali kita lakukan dan dia berkesan untuk memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur dan juga para pelancong-pelancong yang berhajat untuk datang ke Lahad Datu. Kini pembangunan Lahad Datu semakin rancak dengan pelbagai projek pembangunan giat dirancang. Komitmen kerajaan untuk membangunkan industri minyak sawit di Lahad Datu juga berupaya meningkatkan tahap sosioekonomi rakyat di daerah ini. Tidak mustahil hasil pembangunan berterusan dan sokongan semua pihak, Lahad Datu dapat dinaik taraf menjadi sebuah perbandaran pada masa akan datang. Emran Azmi Rosli melaporkan untuk Berita RTM. Perkembangan perbicaraan kes 30 individu berhubung insiden pencerobohan di Lahad Datu pada awal tahun 2013. Saksi ke-73 Ketua Cawangan Khas Polis Daerah Kunak ASP Zulmukhri Ismail memberitahu Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu 4 set dokumen dan 2 keping sijil berkaitan Kesultanan Sulu antara barangan yang dirampas pasukan keselamatan dalam Ops Hulu pada 1 Mac 2013 di Kunak.
Set pertama daripada 4 set dokumen yang dirampas itu mengandungi 11 muka surat dan di atasnya tertera cetakan The White House Washington dengan disertakan beberapa lampiran surat The Association of the Representative Piora Kitara, The President's Volunteer Service Award dan Malaysia Filipina menyokong kemerdekaan Sulu. Manakala set dokumen kedua, ketiga dan keempat pula masing-masing mengandungi surat pemberian kuasa kepada Sultan Ismail Kiram dan sekeping kertas yang bertulis Holoku Bangsaku serta sebuah dokumen yang tertera hukuman Sikpak Sultan. ASP Zulmukri Ismail menyatakan demikian kepada Timbalan Pendakwa Raya Jamil Arifin ketika diminta membuat pengecaman dokumen-dokumen yang dirampas pasukannya dalam Op Sulu di Kunak. Terdahulu ASP Zulmukri memberitahu dalam Op Sulu yang disertainya 2 lelaki dan seorang wanita yang dipercayai terlibat dalam insiden pencerobohan di Lahad Datu ditahan oleh pasukan keselamatan. Perbicaraan di hadapan Hakim Stephen Jong berlangsung di bangunan Pejabat Jabatan Penjara Kota Kinabalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mahu golongan wanita di negeri ini menyumbang tenaga memajukan sektor minyak dan gas yang berkembang pesat di Sabah. Menurut Datuk Musa, penyertaan golongan tersebut dalam sektor minyak dan gas dengan menyertai syarikat syarigali seperti Petronas sentiasa dialu-alukan kerana mampu membantu usaha kerajaan membangunkan sektor tersebut. Beliau juga mahu golongan wanita bijak merebut peluang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Langkah itu penting bagi membolehkan mereka menyumbang tenaga mahupun kemahiran dalam usaha membantu kerajaan meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Datuk Musa berucap menyampaikan amanat sempena Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Penasihat Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah MPWS bagi tahun 2015 di Kota Kinabalu. Pengerusi MPWS, Datuk Mary alias Haja Mariati Robert, mendahului angkat sumpah dan penyerahan surat sumpah ahli-ahli MPWS. Diikuti timbalannya, Datuk Margaret Fung alias Yong Sin Kin. Seramai 14 orang dilantik sebagai ahli MPWS bagi tahun 2015. Dunia persaraan mampu menjadi titik permulaan baharu dalam penghijraan hidup warga penyiaran untuk terus menyumbang bakti dan tenaga dalam memartabatkan lagi, mengukuhkan lagi peranan Jabatan Penyiaran RTM sebagai badan penyiar negara. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Datuk Haji Abu Bakar Abdul Rahim berkata, persaraan bukannya titik noktah kehidupan tetapi kesinambungan kepada tanggungjawab dan amanah yang dipikul sepanjang menjadi warga RTM. Datuk Haji Abu Bakar berucap dalam majlis meraikan persaraan Pengarah Penyiaran Sabah Abdul Jalani Mahmud yang akan bersara pada 26 Mac 2015 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Abdul Jalani mahu warga RTM Sabah sentiasa mengutamakan tugas dan tanggungjawab sebagai suatu ibadah dan bukannya sebagai pekerjaan semata-mata. Ini penting bagi menjamin warga RTM dapat menjalankan tugas dengan gembira dan meminati sepenuhnya kerjaya mereka. Abdul Jalani mula berkhidmat di Jabatan Penyiaran sejak tahun 1978 dan merupakan anak watan Sabah yang pertama dilantik sebagai Pengarah Penyiaran Sarawak pada 2009 dan kemudian dilantik sebagai Pengarah Penyiaran Sabah pada 2012. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya, kita teruskan bersama Nasrik di Perak. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Sabah. Bersama saya, Nasrik Nasyarah. Laporan dari Perak hari ini ingin membawa tumpuan kepada keluhan peniaga di dataran kereta api Tanah Melayu Ipoh berhubung lokasi perniagaan. Keindahan wajah baru dataran KTM Ipoh pada waktu malam menggamit sesiapa sahaja. Namun, keindahan itu tidak berkekalan apabila waktu bertukar pagi. Ini kerana longgokan sampah sarap yang ditinggalkan para pengunjung amat memburukkan pemandangan. Apatah lagi, dataran tersebut merupakan salah satu pintu masuk ke negeri Perak. Justru beberapa langkah telah diambil kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan bagi membendung masalah tersebut tanpa menyukarkan semua pihak. Antaranya lokasi para peniaga diubah iaitu berhadapan dengan dataran KTM di Jalan Maharaja Lela yang berkedudukan
antara Dewan Bandaran dan Mahkamah Tinggi Ipoh. Bagaimanapun, para peniaga menganggap lokasi baru tidak sesuai. Sebelum ni bukan kita tak bagi, dia orang bagi pun kat kawasan yang tak berapa strategik kan. Sebelah kawasan tu orang susah nak lalu. And then kita orang berniaga kat situ dalam seminggu pun tak dapat apa sale, tak ada apa pulangan. Jadi kita kembali balik kat sini. Tapi untuk masa 3 bulan yang selepas ni, saya terpaksa hentikan perniagaan saya kerana DBI hampir kata hari-hari datang rampas dan juga mengganggu untuk berniaga di sini. Saya sendiri dengan kawan-kawan dah mendapat lesen untuk berniaga, tapi bukan di sini, di seberang jalan sana. Jadi untuk kami yang berniaga makanan memang masalah sebab pengunjung terpaksa melintas jalan yang terlalu sibuk tu untuk membeli makanan, jadi dia orang tak pergi. Jadi secara automatiknya bila kita berniaga di sana makanan memang tak ada kesudahan, tak laku langsung lah. Oh, dah banyak kali diganggu. Lebih 50 kali saya rasa selama 5 bulan. Dah diganggu. Sebelum-sebelum ni dia orang datang macam tu je, dapat suruh tutup lah. Bila datang suruh tutup. Tapi dalam awal bulan ni memang sangat dahsyat. Dia orang dah datang tu rampas barang. Cuma yang saya rasa kecewa sangat sebab bila kanak-kanak sedang bermain-mainan pun dia orang sampai suruh turun dan ada yang sampai rampas daripada kaki kanak-kanak yang tengah bermain. Sehubungan itu, mereka menggesa agar pihak Majlis Bandaraya Ipoh MBI dapat menimbangkan semula permintaan mereka. Ditanya mengenai masalah sampah yang ditinggalkan oleh para pengunjung, ini jawapan mereka. Kami bagi peniaga kat sini sanggup ikut apa saja aturan daripada DBI asalkan kami dapat berniaga di sini dengan selesa. Walaupun ada bayaran, kami akan bayar. Itu janji kami, insya-Allah. Saya sebagai suara peniaga di sini supaya kami dapat berniaga dan dapat bincang cara elok lah. Kami sanggup membayar sehari berapa-berapa untuk selesaikan masalah sampah kan. Untuk bangunkan tempat ni, saya rasa lebih banyak yang baiknya daripada yang tak baik. Bagi para pengunjung, mereka bersetuju dengan permintaan peniaga di dataran KTM Ipoh. Ini kerana lokasi baru tidak sesuai memandangkan mereka perlu menyeberang jalan. Agak susah jugalah sebab lalu lintas kan, kereta depan sibuk, susah juga. Agak sebab jauh lah, jauh sikit rasanya. Bahaya, mungkin insyaAllah bahaya. Salah satu tarikan dia itulah yang peniaga-peniaga yang kat sini yang ada buat untuk kanak-kanak bermain kat sini. So jadi ini salah satu tarikan jugalah. Sebab sebelah sana dia tak ada kawasan akan jadi tersempit sikit lah kat situ. Jadi kat sini dia luas sikit lah kan. Kurang sesuai sikit lah sebab nak kena lintas jalan besar kan. Tak sesuai lah. Macam ni baru melihat sikit mah. Ada orang jual barang makanan, ada main macam ni. Dari segi jarak dan juga keselamatan kan tak sesuai lah. Jadi lebih baik dia disediakan satu tempat di sini ataupun ni lah stay di sini sajalah. Kira abang setujulah kalau peniaga-peniaga ni dibiarkan di sini. Boleh tak bersalah, saya setuju. Memang kalau daripada asal dulu pun memang dia berniaga di sini. Memang daripada mula-mula kereta api dulu. Justru mereka turut meminta agar masalah tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin oleh pihak berwajib. Setelah mendengar keluhan dan permintaan peniaga dan pengunjung itu, kami panjangkan masalah tersebut kepada pihak MBI bagi mendapatkan kepastian dan jawapan. Menurut Setiausaha MBI Muhammad Zakwan Zakaria, perjumpaan telah pun diadakan pada Ogos tahun lalu. Tegas beliau, ketika itu seramai 64 peniaga telah bersetuju untuk berniaga di tapak yang ditawarkan bermula jam 8.30 malam. Namun, kini perjanjian itu tidak berlaku seperti yang diharapkan apabila para peniaga berkenaan tetap meneruskan perniagaan di dataran walaupun tanpa kebenaran. Justru, pihaknya terpaksa mengambil tindakan kerana kebanyakan peniaga yang berniaga di situ tidak mempunyai lesen perniagaan yang sah. Sekian dahulu bingkisan daripada Perak untuk Nasional 5 hari ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.
Baik, terima kasih rakan-rakan setugas dengan laporan lintas langsung negeri masing-masing. Baiklah, kita ke berita seterusnya. 3 beradik yang masih bersekolah dari Kampung Sungai Daun Tengah dekat Yan Kedah kini hilang tempat bergantung. Ia setelah ibu mereka, Saadiah Umar, terlantar dan tidak sedarkan diri selepas menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada otak sejak 1 Februari lepas. Saadiah, 46 tahun, menghidap ketumbuhan otak sejak tahun lepas dan kini berada dalam keadaan kritikal selepas dijangkiti kuman paru-paru. Pada masa yang sama, buah pinggang ibu tunggal itu disahkan rosak. Anak sulung Nur Syamira Abdul Yazid, 15 tahun, yang masih menuntut di tingkatan 3 di SMK Yan, kini terpaksa mengambil tanggungjawab sebagai ketua keluarga kepada 2 adik lelakinya, Muhammad Nur Hashim, 13 tahun dan Muhammad Nur Hafizi, 7 tahun. Bila pergi tengok mak? Tahun ni. Ya, yang kemarin pergi tengok? Tengok. Betul macam mana keadaan mak? Dia ni tak sedang ni. Muhammad Nur Hashim kini belajar di Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran Lil Banil di Batu Menunggul, Pendang. Manakala Muhammad Nur Hafifi yang juga orang kurang upaya OKU ditempatkan di pusat dalam komuniti PDK Nur Kasih di Sungai Limau. Menurut Yaakob, kakaknya sebelum ini bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan yang tidak menentu. Lepas tu ada ngaduk petir berkurang 3 ton untuk 4 tahun. Lama dah jauh. Lepas tu alhamdulillah kan mana rezeki tu. Dia dah keluar siang malam dia keluar tu. Lepas tu kemudian ni dia sakit kepala otak kan. Lepas tu suruh dia keluar siang saja, malam pergi petir. Lepas tu akhir-akhir tu lah, dan dia duduk ni nak bimbang anak-anak dia kan. Tak ada siapa nak bagi ni kan. Nafkah kan. Tangguplah dia ambil, tak tahulah dia sebagai seorang dia saja nelayan perempuan ni kan. Beliau yang juga bekerja sebagai nelayan turut memperolehi pendapatan tidak menentu sekaligus menyukarkannya untuk menyara ketiga-tiga beradik itu. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh menghubungi Yaakob di talian 019-426-5996 atau terus ke akaun seperti yang tertera. Baiklah saudara, kami ulangi fokus utama sekali lagi. 26 ahli badan bebas SPRM terima watikah pelantikan. Selamat 150 kematian dicatat sepanjang 10 hari operasi. 2 penjenayah maut ditembak dalam kejadian kejar-mengejar. Baiklah saudara, setakat ini sahaja Nasional 5 edisi 23 Februari 2015. Seperti biasa, laporan cuaca menyusul selepas ini bersama pegawai bertugas Muhammad Arif Adnan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan analisis angin bagi rantau Asia Tenggara. Secara amnya, angin bertiup dari arah timur-timur laut dengan kelajuan kurang dari 30 km sejam di kawasan perairan. Sambungan itu, tiada amaran angin kencang dan laut gelora dikeluarkan oleh Met Malaysia buat masa ini. Melalui paparan imej satelit, terdapat pembentukan kelompok awan aktif di sekitar negeri Sarawak. Keadaan ini boleh memberikan keadaan cuaca yang lembap di sekitar kawasan tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca yang lebih jelas, kita beralih ke paparan imej radar dan dapat diperhatikan hujan berlaku di negeri Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Manakala di negeri Sabah, hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman. Keadaan cuaca adalah cerah bagi wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di negeri Sarawak, hujan melibatkan bahagian Miri, Limbang, Sibu dan juga Muka. Sebelum berakhir, kita ikuti tinjauan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.